Sejak awal kita mengemudi pentadbiran baru ini, kita tekankan soal tata kelola. Banyak wacana perbahasan mengenai isu governance dan mengapa kita perang rasuah secara yang keras. Ada pandangan mengatakan bahawa kita harus ambil pendekatan yang lunak dan lumayan, jalankan kerja seperti biasa, dan ini bukan pilihan kita. Saya yakin bahawa Malaysia punya keupayaan untuk diangkat martabat dan darjatnya sebagai negara maju. Tapi harus bermula dari pimpinan yang punya integriti dan penjawat awam yang mengikut kehendak islah mastata'tu, itu perubahan sedaya upaya kita. Tidak ada makna pimpinan baru nak pertahankan semua kaedah-kaedah yang lama yang baik kita manfaatkan, tetapi kebiasaan untuk menggondol kekayaan dan memperkayakan pimpinan tidak boleh. Saya tahu ada bantahan seolah-olah bahkan tuntutan supaya kita kurangkan kontroversi ini. Saya nak jawab bahawa tekad kita harus tegas, dan mudah-mudahan madrasah Ramadan ini memperkuatkan keimanan kita, akhlak kita, dan integriti dan disiplin kita. Bagaimana mungkin kita bicara soal Ramadan, tarbiyah ruhiyah, tapi tidak bicara soal integriti dan disiplin? Mana ada amal dan ibadat yang memupuk disiplin begitu rupa seperti mana dalam peraturan dan kaedah Ramadan. Jadi itu yang pertama saya jelaskan. Saya akui ada kejayaan, alhamdulillah. Karena dari sudut perolehan kita pastikan ada proses tender. Kita pastikan pimpinan sentiasa diperingatkan, dan sehingga kini dengan mendapat maklumat daripada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM, pimpinan dan pimpinan kanan penjawat awam masih terhindar dari masalah penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tetapi masih berlaku kecurangan-kecurangan yang bagi saya sangat mengesankan dan menyedihkan. Termasuk di berita baru ini dari Jabatan Kastam yang sebenarnya di bawah pengawasan saya di Kementerian Keuangan. Orang yang meremehkan isu rasuah lupa bahawa dalam satu jabatan, satu jabatan kecil dari pasukan keluarga Kastam keseluruhannya itu masih boleh menyebabkan kerugian hampir 2 bilion ringgit kepada negara. So bayangkan, kalau ini berlaku dengan ketirisan minyak diesel, dengan minyak makan yang diambil oleh kalangan tertentu, kalau kita kumpul semua, kita boleh selamatkan puluhan bilion ringgit dalam keadaan kita warisi hutang 1.5 trilion ringgit dan defisit 56%. Kadang orang lupa mengapa tak bagi begitu, mengapa tak luluskan ini, mengapa projek. Dia lupa bahawa kita tidak ambil atau mengendali dan mengemudi kerajaan ini dalam satu vacuum. Tidak, kita warisi. Dan kita terpaksa laksanakan satu program dasar keuangan yang lebih bertanggungjawab. Saya singgung hal ini kerana saya mahu rakan-rakan dari penjawat awam harus faham kerangka lebih besar. Betul sudah ketua jabatan atau ketua pengarah atau KSU, tetapi saudara harus melihat kerangka besarnya. Kalau tidak, kita hanya lihat dari sudut jabatan kita yang terpisah, mengapa tidak dapat
peruntukan itu dan ini tanpa melihat bahawa negara ini tidak akan selamat kalau tidak kita betulkan pengurusan kewangannya. Kalau defisit tidak boleh dikurangkan. Dan kalau belanjawan tidak lebih berhemah. Dan kalau tidak ada Fiscal Responsibility Act yang telah kita luluskan. Dan ini bukan satu keperluan yang mudah. Fiscal Responsibility Act itu bermakna Menteri Keuangan mengambil keputusan menyerahkan sebagaimana tugas dia supaya dipantau secara langsung oleh Parlimen. Dia tidak terlepas seperti biasa. Itu sebab saya lakukan kerana ini juga akan membantu menambah keyakinan kepada masyarakat pelabur dalam domestik dan juga luar negara. Dan alhamdulillah apa yang dikatakan langkah-langkah reformasi awal ini ada hasilnya. Bukan hanya dari sudut pelaburan bertambah, tetapi pengiktirafan yang kita perolehi dari negara-negara luar. Kerana mereka melihat kerajaan keseluruhannya, maknanya pimpinannya, penjawat awamnya dan sektor swastanya, itu nampak ada hasrat kesungguhan melaksanakan beberapa program perubahan. Tapi ini saya sebut ini tidak bermakna kita ketepikan keperluan memberi bantuan secara langsung bagi kalangan yang memerlukan. Cuma kadang-kadang wacana saya lihat umpamanya dari analytics yang dibuat dalam media, terutama social media, dia seolah-olah tidak ada perbandingan dengan yang dahulu. Seolah-olah harga ayam semuanya menekan. Saya tidak nafikan, walaupun kita lakukan sebaik mungkin, soal kos sara hidup dunia ini memang mencabar oleh semua, kepada semua negara. Jadi kita harus ambil langkah. Pertama, sikap pimpinan itu harus bersih. Dan mesti ada kesungguhan, keupayaan, courage untuk melaksanakan. Sebab itu, harga minyak umpamanya, kita masih RM2.05. Lebih rendah daripada Arab Saudi. Jauh lebih rendah, setengah daripada harga minyak di Indonesia dan Thailand yang lebih daripada RM4, RM5 kalau ikut nilai wang kita. Jadi untuk turun lebih dari itu bermakna akan ada suatu sindiket akan mengambil minyak dengan mudah, pengaliran ke luar negara. Seperti mana pengaliran minyak sekarang ke Thailand dan ke Singapura. Yang menyebabkan kita rugi berbilion ringgit kerana kita subsidize kepada warga negara, kepada warga asing yang 35 juta dan kepada negara asing yang akan datang mengambil minyak daripada sini. Sebab itu penguatkuasaan penting. Kita tengok kalau di sempadan disiapkan van dan lori dengan tangki besar di bawah lori. Dan penguatkuasaan akan mengenal pasti kerana ini bertentangan dengan undang.